Assalamualaikum and good morning to the people of Malaysia. Hari ini selamat datang ke perbincangan Biz Talk kami, di mana kita akan membincangkan segala isu-isu dan isu-isu yang berkenaan dengan bisnes dan juga ekonomi di Malaysia. So sebelum kita sambung dengan segmen kita, segmen Biz Talk kita, jangan lupa untuk like dan juga hit the button subscribe to our channel Creative Media Lab di YouTube, dan juga give us a follow on Instagram dan juga Facebook. Seperti yang dimaklumkan semalam, kita telah dibentangkan dengan bajet 2021. Maka untuk bincangkan lagi tentang bajet 2021 ni, kami ada panelis kami sendiri di CMN. So, jemputan kami yang pertama adalah Profesor Datin Dr. Norizan Abdul Razak, Profesor bagi Fakulti Sains Sosial UKM, yang di mana akan membincangkan tentang negara ke arah prihatin wanita. Dan juga on our other side, lain dan tak bukan, Profesor Ajung Datuk Kapten Jaafar Lamri, President of CME Group, yang akan membincangkan tentang Belanjawan 2021 kepada komuniti usahawan. Assalamualaikum Datuk dan juga Prof. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini hanya perbincangan santai saja, tak ada hanya bertukaran pendapat lah, dan juga pandangan. So apakah pendapat tentang bajet semalam yang telah dibentangkan oleh Tengku Zafrul Aziz bagi pandangan Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua yang bersama dengan kami pada hari ini ya. Jadi pagi ini kita mulakan dengan beberapa analisa tentang bajet yang telah pun kita dengar semalam bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia. Dan bajet ni pun belum lagi berumur 24 jam ya, tetapi telah pelbagai reaksi telah pun kita dapat. Dan pada pandangan saya secara peribadi, ini adalah satu bajet yang terbesar dalam sejarah, di mana Malaysia memperuntukkan lebih kepada 322 bilion ringgit. Bajet ini diberi nama Teguh Kita Menang Bersama ya. Jadi untuk saya bagi tajuk lain. Ya. Saya lebih kepada memberikan dia tajuk sebagai satu bajet yang prihatin dan inklusif untuk semua golongan, yang memastikan kelangsungan hidup ya, golongan-golongan yang amat terkesan, daripada mereka di golongan B40, golongan M40, usahawan, mereka yang sudah pun tidak ada pekerjaan ataupun bekerja tapi tidak mendapat gaji yang optimum. Saya rasa semua golongan belia, mereka yang wanita, OKU, semuanya telah diambil kira di dalam bajet yang dibentangkan tempoh hari. Dan saya rasa satu bajet yang amat menaikkan semangat ya, kerana ada beberapa peruntukan yang dahulunya tidak ada diberi, tapi kali ini ada diberi, yang kami akan kupaskan sebentar lagi. Dan kita merasakan bahawa bajet ni juga mengambil kira banyak pandangan-pandangan daripada NGO, pandangan daripada ahli-ahli politik, walaupun mereka yang memerintah ataupun mereka daripada golongan pembangkang di dalam perancangan bajet ini. Jadi ia bukan satu bajet yang orang panggil syok sendirilah. Bajet ni mengambil kira beberapa pusingan ya, untuk mereka pastikan bahawa bajet yang dikeluarkan ni bukanlah hanya menepati satu golongan, tetapi telah mengambil kira pandangan yang dipanggil daripada bottom up. Jadi ini bukan senang kerja ni. Dia buat tu daripada Januari, Februari, Mac sampailah kini. Dan beberapa modifikasi telah pun dilakukan juga. Ya. Jadi saya menyatakan bahawa tahniahlah ya, masa ni saya ingin mengucapkan tahniah dahulu, kerana ia sesuatu yang memang berani dan prihatin, yang dapat menjaga kebajikan kepada semua golongan. Okey, daripada pandangan Datin sendirilah, dia ingin mengubah
apa tu dikatakan frasa bajet tu kan. Dia punya tagline dia sendiri, tajuk dia banyak pada prihatin pada golongan-golongan inklusif. Apa pendapat daripada Datuk sendiri juga tentang secara holistiknya bajet 2021 yang dibentangkan semalam? Pada pandangan saya, walaupun dia ada dia punya slogan yang dikeluarkan tadi, teguh bersama kita menang, teguh bersama kita menang, the crying punya call yang dibuat oleh Menteri Kewangan kita semalam. Tapi saya panggil bajet ni sebagai smart budget lah. Smart sebab saya tengok dia cover yang terpenting adalah kelangsungan hidup rakyat sendiri. Kan? Dia ada rakyat tu perlu hidup, jadi dia kena dibantu. Yang mana yang perlu dibantu. Jadi itu telah diambil kira dan dipastikan supaya kelangsungan hidup rakyat yang affected by COVID ni diambil kira. Kedua adalah melawan COVID itu sendiri. Jadi dalam bajet ni ada special punya section on COVID fund kan. Jadi sebelum ni tidak ada bajet, selalunya dia dua je, operating dengan development je kan. Jadi sini dia ada yang ketiga, COVID budget kan. Jadi situ ada allocation, kalau kita tengok lebih kurang 5.3% daripada bajet development expenditure untuk COVID. So ini sangat penting sebab apa, kita walaupun kita dah melawan COVID selama 10 bulan, tapi kita rantaian tu belum habis lagi. Rantaian tu belum habis dan kita masih lagi in fact jangkitan sekarang ni lagi tinggi 1,700 malam. Jadi kerajaan masih serius maknanya untuk melawan COVID. Jadi diberikan penekanan di situ. Jadi bajet untuk melawan COVID dan juga agensi-agensi terutama Kementerian Kesihatan untuk melawan COVID ni diperhebatkan juga. Kalaupun kita menang dalam melawan COVID, tetapi kalau ekonomi kita hancur, tidak ada mana. Mana kita tetap akan kalah mana. Kita akan keluar daripada COVID ni, tapi kita akan tetap kalah sebab apa? Tidak ada ekonomi lagi. Kehidupan rakyat pun akan makin lagi teruk sebab apa? Tidak ada ekonomi. Kita punya economic growth tidak ada, kita punya perusahaan semua terhenti dan sebagainya. Jadi penekanan kepada ekonomi itu juga sangat tinggi. Kalau kita tengok di sini ada development expenditure ada lebih kurang 12.1 untuk ekonomi. Ini sangat penting. Sebab apa? Kita tak boleh nak pisah-pisahkan. Jadi kita tengok economic development ada dalam situ. Supaya kita kena seimbang, dalam melawan dalam satu krisis seperti yang besar seperti ini kan. Kita tak boleh melihat dalam satu perspektif saja. Kita kena tengok wholesome. And we must tackle all frontiers. Jadi bila saya kata dia smart budget, maknanya dia handle all frontiers. Dan kalau kita go into detail dalam bajet, nanti kita akan tengok dia ada pembangunan juga, pembangunan yang penting. Kenapa? Untuk generate ekonomi, kita kena buat pembangunan. Jadi barulah developer, kontraktor ada kerja kan, supplier ada tu. Jadi kena ada development. Dan dia juga kena support entrepreneur, golongan usahawan, supaya bisnes berjalan. Dan kalau kita tengok sekarang ni, kita tidak ada total lockout. Kita akan cuma red area baru kita lockout. Yang lain kita masih benarkan berniaga. Sebab ini sangat penting. Sangat penting kalau kita terlampau mengikut kepada kehendak safety dan security saja tanpa menimbangkan ekonomi dan kehidupan rakyat, kita tidak berjaya. I don't call this popular punya bajet. Akhirnya ini bajet seperti yang Prof cakap tadi, ambil kira semua kepentingan. Dan ini sangat penting. Dan kita planning is very important. Sama juga budgeting ni adalah planning kan. Sangat penting. Sebab apa? Kalau kita salah plan, maka kita tidak akan berjaya. So kita sudah, bila bajet ni diluluskan, kita sudah 50% dalam proses untuk mencapai kejayaan.
So kita harap bajet ini dibahaskan dengan intelektual dan very objektif oleh ahli-ahli politician kita nanti, kan, supaya dengan hajat untuk menambah baik, bukan untuk just for kritik. Itu sangat penting. Don't play politik at this moment. Bila ada kerajaan dalam keadaan negara dalam keadaan macam ni, rakyat macam ni, there's no time for politik. It's time to help the nation, help the people, help the economy. So tadi Prof ada mention tentang bajet yang inklusif dari segi membantu B40 dan juga M40 dan juga golongan-golongan wanita dan sebagainya lah. Bagaimana B40 dan M40 ni dapat mengkontribut terhadap ekonomi Malaysia sendiri? Apakah kepentingan mereka kepada ekonomi kita? Baik, sebelum saya menjawab Cik Kamil, saya nak ambil sikit apa yang Datuk Jaafar sebut, don't play politik now lah, ya. Jadi kita sebagai rakyat marhain ni, rakyat-rakyat yang di bawah ni, kita patutnya melihat ini seperti satu anugerah, ya. Dalam zaman susah-susah, dalam zaman kita diberhentikan kerja, dalam masa kita ni tidak mempunyai keuangan yang kukuh, tetapi bajet kita sungguh megah, ya. Jadi nak lagi dipolitikkan, nak tengok yang mana silap, nak criticize macam kita ni dalam Viva, ya, kalau di universiti tu di Viva lah kan. Saya rasa bukan masanya lah, ya. Jadi yang penting kita pastikan kepada mereka yang tidak berada, iaitu the B40 group ni, ada makanan di atas meja. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang bekerja ataupun dibuang kerja dapat membawa rezeki kepada anak-anak. Itu adalah satu anugerah sebenarnya, ya. Jadi apa yang telah pun dilakukan di dalam bajet ini memberikan satu perhatian khusus kepada mereka supaya B40 ini dapat terus melangsungkan kehidupan dia. Kepada yang berada, orang yang mempunyai lebih keuangan, pada masa ini saya dapati ramai di antara mereka yang di golongan bukan M40 tetapi T20 ni, T20 iaitu mereka pendapatan tinggi ataupun businessman yang berjaya. Pada masa ini masa inilah mereka mula membeli property, membuat pelaburan, membeli saham-saham yang merudum, ya. Jadi saya rasa ada juga satu golongan yang melihat apa yang jadi sekarang ni sebagai satu peluang, opportunity for them. Ada juga yang golongan yang merasa ini sangat tertekan, iaitu golongan B40 dan M40 ni. Keadaan ekonomi yang tidak menentu dan menguncup sehingga 4.5%, ya. Pada masa ini negatif, ya, negatif 4.5%. Ini menjadikan satu kerisauan. Ni macam mana ni? Lagi 1 bulan lagi saya ni ada kerja lagi tak? Ya, jadi kalau kita lihat insentif yang diberikan oleh kerajaan di dalam bajet pada tahun ini, tahun 2021 ni saya nampak banyak bantuan-bantuan yang diberikan terutama kepada golongan-golongan yang rentan, iaitu yang supaya mereka ni dapat dibawa bersama dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. That is what we call inclusive. Ya. Jadi salah satu daripada perkara yang mereka bantu ialah keluarga yang mempunyai pendapatan di bawah B40 mendapat bantuan keuangan. Mereka yang mempunyai anak-anak OKU juga diberikan bantuan keuangan. Dan kepada mereka yang mempunyai anak-anak yang perlu dipergi kepada pusat pemulihan komuniti, sukarelawan yang dilantik untuk memberikan bantuan kepada anak-anak ini juga diberikan allowance yang lebih daripada dahulu. Ya, jadi frontliners kita juga mendapat imbuhan dan saya mendapati bahawa golongan B40 ini adalah mereka yang sangat terkesan dan golongan M40 pula mereka yang mendapat pendapatan 4,800 ke atas ni dan hingga lebih kurang 8,000, mereka juga akan terkesan dan mungkin akan menjadi B40. Mereka akan dengan vulnerable-nya turun kepada B40 dan menjadi orang yang susah juga, ya. Jadi saya dapati bahawa semua ni telah pun diambil kira, ya. Jadi janganlah kita nak katakan kenapa peruntukan di sini ni banyak, peruntukan di sini sikit. Dah ada peruntukan tu pun saya rasa amat bersyukur.
untuk membantu golongan-golongan yang terkesan. Lagi satu ialah berkaitan dengan mereka yang berniaga secara mikro. Jadi golongan yang berniaga mikro ni kebanyakannya adalah di bawah B40. Mereka bukan the lowest 10% of B40. They are usually at the second tier, third tier and fourth tier of the B40 because the lowest B40 ni adalah hardcore poor. Jadi hardcore poor ni memang kenalah kerajaan memberikan makan, minum, perumahan kepada mereka sebab mereka ni memang perlu dibantu, ya. Tetapi kepada kumpulan yang mungkin sudah boleh berdikari iaitu yang B40 di peringkat ketiga dan keempat, mereka ni jika diberikan sedikit rangsangan untuk berniaga dan berdikari akan boleh keluar daripada garisan B40. Dan di sinilah kita dapati banyak bantuan-bantuan yang diberikan untuk membuka peluang kepada usahawan-usahawan B40 ini, terutamanya berkaitan dengan bantuan mikrokredit, ya, mikrokredit kepada mereka, dan this one saya akan lebih bercerita tentangnya di dalam seksyen yang akan datanglah, iaitu seksyen wanita. Tetapi yang pentingnya nak berniaga zaman sekarang ni bukan boleh berniaga cara dulu. Kita mempunyai normal baru, berniaga tidak mempunyai pelanggan di depan mata. Jadi apa yang kita perlukan adalah satu internet infrastruktur, wifi yang baik, juga pusat jalur lebar yang boleh membantu mereka di luar bandar. Jadi apa yang kita dapati bahawa di dalam bajet ni juga memberikan RM180 seorang dari golongan B40 untuk telekomunikasi. Dan ini amat penting kerana yang pertamanya mereka juga mempunyai anak-anak yang nak belajar, kan, dan mereka juga perlu menggunakan teknologi ni untuk berniaga, berjual beli, untuk memasarkan produk, untuk menggunakan gerbang bayaran atas talian dan sebagainya, ya. Jadi kita pun mengucap terima kasihlah kepada syarikat telekomunikasi yang lain yang menyediakan 1.5 bilion ringgit untuk memberikan data percuma kepada rakyat Malaysia ni, ya. Jadi di dalam sektor pendidikan pula kita dapati mereka mendapat bajet yang terbesar di dalam bajet 2020 ni, di mana mereka menyediakan juga salah satunya program pilot menyediakan komputer riba kepada kanak-kanak di sekolah, ya. Jadi kita dapati bahawa apa yang mereka lakukan ni juga untuk membantu golongan B40, dan kita juga melihat dalam bajet ini dia banyak menggunakan perkataan bantuan bersasar. Kerana jika saya mengambil beberapa example ataupun contoh-contoh yang diberikan, ya, jika anda mempunyai satu keluarganya mempunyai anak yang bersekolah, okey, kita bagilah kat dia komputer riba supaya anak dia boleh belajar. Tetapi jika anda adalah satu keluarga B40, anak-anak tak ada, tetapi anda lebih kepada seorang usahawan, kita bagi bantuan dia dari segi mikrokredit. Jadi bukan semua orang dapat laptop, bukan semua orang dapat bantuan berniaga. Jadi kita kena lihat dulu keperluan mereka. Jadi di sini saya nampak sekarang ni bajet ni lebih mementingkan bantuan bagi tapi bersasar. Moratorium bagi, tapi cara moratorium bayar hutang yang bersasar. Bukan makna semua orang boleh dapat 6 bulan, atau semua orang boleh dapat pinjaman 500, bayar RM500 sebulan dan sebagainya. Tetapi anda perlu ke tidak? Dan anda kena memohon. Government also have introduced dengan implikasi 6R program, di mana pertama kita implikasikan resolve, resilient, restart, recovery, revitalize and reform. So buat masa sekarang ni bajet 2021 kita di tahap revitalize. So untuk memperkasakan balik ekonomi kita ni. Bagaimana bantuan COVID fund ni dapat membantu untuk revitalizing balik kita punya Malaysian economy daripada pandangan Datuk sendiri. Seperti yang saya beritahu tadi, bajet tahun ni kita ada COVID fund yang merupakan 5.3%, lebih kurang 17 bilion lebih. 17 bilion. Jadi bila kita kata fund untuk COVID ni banyak kepada
untuk usaha-usaha melawan COVID lah. Sama ada the medical requirement, the special equipment required, the vaccination, semua tu kan. Jadi itu sangat penting sebab apa? Dalam keadaan sekarang ni kita perlukan fund yang besar untuk melawan COVID. Dia punya cost not only on the human resource yang akan digerakkan untuk melawan COVID ni adalah lebih ramai daripada biasa kan. Lepas tu dia multi agency pula. Dia orang kena keluar, kena bekerja 24 jam macam polis, askar kan, buat roadblock semua tu kan. Lepas tu pihak apa ni, hospital kena keluar pergi test, macam pergi hari tu hari hantar ke Sabah kan. Beratus-ratus pergi hantar ke Sabah untuk apa? Keadaan kat Sabah sekarang ni sangat teruk kan. Jadi ini semua memerlukan bajet yang sangat tinggi lah. Dan tanpa bajet yang khusus, susah untuk mereka bergerak. Sebab apa? Kita terikat kepada prosedur-prosedur pembelian dan sebagainya. Jadi selalunya kalau tidak ada bajet tak boleh spend. Jadi itulah pentingnya bajet ni. Dan kita walaupun kita tengok pada bajet ni 2021 ni kita 17 bilion. Sebenarnya kerajaan telah keluarkan lebih daripada 300 bilion untuk menangani krisis ni. Telah dikeluarkan dari segi keseluruhan lah, untuk melawan dan juga untuk menolong rakyat, businessman, moratorium dan sebagainya. Equivalent tu lebih kurang 300 bilion. Besar tu kan, 10 bulan yang lepas. Jadi ini tahun depan ni kita expect 17 bilion dan tambah lagi 2 bilion contingency. Ada juga orang cakap, kenapa tak banyak sangat? Tapi dia lupa yang kita dah belanja lebih kurang 300 bilion already. Dan ini adalah 17 bilion ni dengan campur 2 bilion ni adalah satu figure yang besar lah juga. Dan ini macam saya cakap tadi, kita tidak bolehlah katakan untuk bajet tahun ni semuanya COVID, tak ada untuk development, tak ada untuk tu dan untuk bantu rakyat semua. Sebab apa? Kalau kita tengokkan kepada belanjaan-belanjaan lain tu pun sebenarnya dia berkisar kepada membantu juga kelangsungan rakyat dan juga bisnes community dalam negara akibat COVID juga. Tapi taklah dipanggilkan sebagai COVID budget. Tapi dia kena mengena tu semua. Semua itu interrelated dan bantu-membantu fasa sebenarnya. Kalau kita tengok pada bajet tahun ni, walaupun dia ada sektor-sektor dia semua tu sebenarnya interrelated. Dia macam network lah kan. Cuma kita ada satu khas untuk COVID tu, untuk yang direct expenses lah. Direct expenses untuk COVID ni. I see. Okay. Maaf Datuk, cuma tadi ada soalan daripada penonton Facebook live kita juga. Ia agak interrelated juga dengan apa topik yang kita perbincangkan, di mana dana COVID termasuk di dalam bajet 2021. Semalam kita diberitahu bahawa ada 4 company top glove, Malaysia's top 4 glove manufacturing company will contribute around 400 million untuk membantu dari segi menangani masalah-masalah COVID relief ni lah. So soalan daripada penonton kita, adakah ini sebuah komitmen yang baru dalam belanjawan Malaysia? Jadi itu yang saya cakap tadi, smart. Maknanya kita tengok komuniti rakyat Malaysia ni sebenarnya smart. Tapi kita kena start that smart partnership tu. Kita jangan hanya smart partnership bila di dalam keadaan baik kita buat bisnes. In trouble also we must have smart partnership. Jadi kita nampak ni Top Glove telah melakukan ni lah. Dan kita harap lebih ramai lagi. Kalau kita tengok simple yang usaha yang dibuat macam MBBU kan. Dia ke merata-rata tempat membantu orang yang memerlukan keperluan. Sebenarnya apa yang dia lakukan dalam keadaan sekarang ni adalah sebahagian daripada membantu juga usaha kerajaan dalam menangani COVID dan juga membantu rakyat. Dia sampai dulu lori-lori je. Sekarang ni satu kapal terbang dihantar ke Sabah.
Jadi ini adalah satu usaha yang saya ingat perlu dicontohi lah, perlu dicontohi. Kerajaan telah membuat yang terbaik, 322 bilion. Tapi ada juga ekonomi yang mengatakan sebenarnya tak cukup tu. Tak cukup. Tapi kerajaan cuma mampu setakat ni, itulah dia. Tetapi selebihnya, maka saya ingat komiti-komiti yang berkeadaan dalam keadaan yang baik, macam Top Globe, they are making money because they have to sell all over the world. So it's good time that they bantu. Begitu juga dengan bisnes-bisnes lain. Macam katakan pelabuhan lah. Katakan PTP suddenly have an increase in port punya masuk kan, Sebab apa? Because of the COVID, kapal tak masuk Singapura tak boleh, dia masuk ke PTP. Jadi dia punya volume tinggi. Kalau keuntungan lebih, bantulah. Bantu. Kalau tidak penduduk setempat pun, bantu kerajaan dalam sektor-sektor yang mana dia boleh. Okay. Pandangan saya pun, I think it is a very healthy practice antara private dan juga GLC untuk mempraktikkan bukan sahaja pada masa kesusahan, tapi di waktu kesenangan pun boleh membantu secara tak langsung kepada komuniti-komuniti dan juga penduduk di Malaysia ni. Sebab tanpa pembeli, tanpa pengguna, tiada ekonomi. It's a simple rule of economy. Regarding about the Women Fund, like what I asked you earlier, apakah dana-dana yang diallocated daripada kerajaan kepada wanita-wanita? 95 juta telah pun diperuntukkan dalam bentuk microcredit untuk membantu usahawan wanita. Di mana 95 juta ni akan diberikan kepada tekun, kepada MARA dan juga kepada Agrobank supaya boleh memberikan geran-geran dan juga pinjaman kepada usahawan-usahawan wanita, ya. Kerana ramai di antara mereka terkesan di dalam COVID-19 ini, kedai-kedai banyak yang kena tutup, walaupun mereka berniaga online, rakyat sekarang berbelanja dengan berhemah, mereka hanya membeli apa yang perlu. Jadi banyak juga perniagaan-perniagaan walaupun dijalankan dalam norma yang baru, iaitu secara atas talian, tetapi banyak juga yang tidak lakulah, tak berjaya, ya. Jadi ini memberi kesan kepada wanita tersebut yang di dalam keusahawanan. Kalau kita bawa statistik di dalam SME Corp, ya, yang berdaftar, syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah SME, kita dapati lebih kurang 920,000 syarikat yang berdaftar. Tetapi wanita-wanita yang saya sebutkan ini, ramai di antara mereka berniaga tetapi tidak berdaftarkan syarikat dia. Kerana ianya adalah syarikat ataupun perniagaan yang baru nak mula, yang dinamakan mikro, ya. Kami di dalam program-program latihan pemerkasaan wanita banyak memberi nasihat kepada wanita yang ingin berniaga, mari kita daftarkan syarikat anda walaupun anda mempunyai pekerja kurang daripada 5 dan daftarkan dia sebagai enterprise. Tetapi ada juga salah kefahaman di kalangan usahawan-usahawan mikro ni, mereka merasakan apabila mereka mendaftar, mereka tidak dapat bantuan-bantuan kerajaan yang lain seperti bantuan sara hidup, ya, dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan disebab mereka sudah ada perniagaan. Tetapi kita perlulah keluar daripada orang kata misconception ini. Kerana apabila kita berdaftar, kita boleh mendapat pula geran-geran yang lagi besar ni untuk membantu perniagaan kita seperti geran daripada Tekun, MARA dan Agrobank. Jadi daftarkan syarikat-syarikat perniagaan anda walaupun ianya bertaraf enterprise, ya. Jadi yang keduanya kita dapati ada 50 juta yang disalurkan di bawah YAPIM, Aktiviti Ekonomi Ar-Rahnu dan Bisnita. Jadi ini juga lagi berpuluh juta untuk bantu usahawan wanita. Kerana pada waktu susah ni, kadang kalau kita lihat Ar-Rahnu ni juga berkaitan dengan pajak gadai, ya. Jadi ia pajak gadai Islam, kan. Jadi kita pun banyak dapati bahawa semasa COVID dalam 3 bulan ni, kedai pajak dekat Bangi ni pun makin besar, ya. Banyak. Kalau tambah. dulu dia punya signboard kecil je, tapi selepas bulan 5 hari tu saya tengok signboard dia pun dah jadi besar. Tiba-tiba kata ada kedai pajak kat Bangi ni. Jadi kita dapati bahawa
ia adalah waktu susah. Jadi orang perlukan bantuan keuangan juga supaya merancakkan aktiviti ekonomi wanita tersebut. Jadi kita juga mempunyai bimbingan teknikal perniagaan untuk membantu usahawan wanita. Jadi kita lagi satu, kita ada program pembangunan perniagaan usahawan mikro yang dinamakan BISMI, dan juga satu yang saya tertarik, ada satu program khusus kontraktor wanita Bumiputra, ya. Jadi di sini kita dapati bahawa dulu banyak suara-suara daripada kontraktor wanita ni menyatakan bahawa susah nak dapat projek kerana selalunya monopoli projek-projek didapati oleh kaum-kaum lelaki. Jadi kita ada program khas, ya, bantuan khas, program khusus kontraktor wanita, dan juga dalam masa COVID-19 kita dapati bahawa satu hari kita mendapat lebih daripada berpuluh telefon call yang menyatakan mereka terkesan disebabkan oleh keganasan rumah tangga. Dan mereka terperap di dalam rumah tangga di mana orang yang menderanya ada dalam rumah dan tidak keluar-keluar. Jadi apa yang kita lihat, kerajaan kita di dalam bajet tu amat prihatin. Dia telah memberikan juga peruntukan supaya ada tempat-tempat jagaan dan juga menangani isu keganasan rumah tangga ni dengan kerjasama NGO, di mana 21 juta diberikan untuk peruntukan membantu mereka yang terkena dengan domestic violence. Kita dapati bahawa rumah-rumah perlindungan yang sedia ada ni, ya, sudah pun penuh. Mana nak letak mangsa dera? Ya, di sinilah tadi smart partnership kita memerlukan. Janganlah harap satu pahala saja. Kerajaan je kena siapkan rumah bantuan, rumah perlindungan. Saya percaya ramai syarikat-syarikat yang dah besar yang jadi kaya disebabkan oleh prasarana bantuan kerajaan yang diberikan, insentif yang mereka dapati di bumi Malaysia ini, perlulah menyumbang juga. Kalau kita dapati macam kawasan perumahan, ya, kawasan perumahan, kalau dia ada lebih kurang 5,000 rumah yang baru dibangunkan, apalah salahnya bagi satu unit untuk diberikan kepada Kementerian Wanita. Saya nak bagilah satu unit ni, jadikan sebagai pusat perlindungan wanita yang terdera, sebagai satu bantuan, ya. Smart partnership yang seperti Top Glove buat tu tadi, ya. Jadi kita dapati juga satu lagi berkaitan dengan 10 juta saringan kanser cervix, dan juga mereka yang memerlukan bantuan saringan, ya, diberikan khas untuk wanita. Jadi saya juga wanita, saya terima kasih dululah kalau bajet ni saya harap diluluskanlah oleh Parlimen, ya. Tetapi saya terima kasih dululah kepada yang merangka bajet ni kerana mereka prihatin kepada kami. Dari segi domestic violence dan juga dari segi depress juga pun, depressive state pun meningkat juga semenjak COVID ni kan, disebabkan lockdown dan sebagainya. So banyak lagi isu-isu yang berkait dari segi situ. So pindah balik kepada Datuk Jaafar, maybe kita boleh bincangkan lebih lanjut tentang apakah bajet 2021 ni adalah sebuah advantage kepada komuniti usahawan kita. Apa yang dana disediakan oleh mereka yang diproposkan di Parlimen semalam untuk komuniti usahawan dari segi yang baru berkecimpung dalam bisnes, SMEs dan medium enterprise. Dalam keadaan macam ni, selalunya yang terkesan banyak ni adalah usahawan-usahawan kecil, mikro, dan juga usahawan yang baru. Kalau secara lazimnya lah. Lazimnya kalau usahawan-usahawan yang dah besar, yang dah lama, dia ada saving sebenarnya. A good business management is you must have saving for rainy days and all that. Jadi sepatutnya yang terkesan sebenarnya kebanyakan adalah SME, ya. Sebab apa? Mereka ni selalunya baru bercimpung, tidak ada saving, dan 10 bulan adalah satu masa yang panjang. Mereka dah bertahan 10 bulan. Kalau itu hari dah nampak lepas 6 bulan kita dah buka balik tu, dia dah nampak sedikit cahaya, now gelap balik semula. Kan?
Jadi mereka adalah golongan yang terkesan lah. Dan kita mesti lihat SME ni sebenarnya adalah the engines of the nation punya business. Kalau dia collapse, dia akan also affect the government. Sebab apa? SME ni dia banyak number dia, lebih kurang 600,000 900,000 of them kan. Dan mereka juga employ orang. Satu SME tu berapa orang yang bekerja dan berapa keluarga affected. So dia very wide. And then dia adalah di also business yang direct transaction tau. Dia macam cash flow, dia berjalan je. Kadang-kadang company besar ni duit dia tak berjalan, dia dari tempat ni pergi situ. Tapi bila small and medium company dia duit dia tu pergi mana-mana. And this is a very good economic sense untuk kerajaan. Sebab itulah kalau kita tengok, saya pun sedih lah tengok kalau banyak industri-industri yang bila COVID ni terus jatuh zero, macam katakan pelancongan, hotel, air business, aviation. Jadi dia orang ni sampai kerajaan bercadang nak adakan latihan semula untuk 8,000 pekerja-pekerja aviation untuk latih semula untuk dia boleh kerja. Apa dia orang tak ada kerja dah. Dah kapal terbang semua tak terbang kan. Jadi kalau dulu gaji 40,000 sebagai kapten Airbus pilot suddenly zero. Jadi bahaya juga tu. Kalau dia ada saving, alhamdulillah lah. Kalau tak ada saving, kalau katakan masa dia good time dia invest, beli building ni, beli apa semua tu, dia kena bayar 1 bulan 20,000 ke apa untuk aset-aset dia beli, dia ada problem. Jadi saya tengok alhamdulillah kerajaan faham lah tentang ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam allocation tu banyak fund yang diallocatekan untuk membantu SME. Dalam Malaysia ni kita ada 69% adalah Bumiputera. Ini adalah volume besar lah kan. Dan yang banyak dalam Dewan ni semua dia dalam SME. Majority of them SME. Dan kerajaan ada allocate 11.1 bilion. Kita tak boleh, bila kita berhenti pendidikan tu, anak kita merayau tengah jalan semua. And they will create social problem. So we still have to give them support so that pendidikan tu berjalan terus. Sebab tu kerajaan taruh allocation yang besar lah. 6.5 bilion kepada UiTM, MARA, TVET punya training. Supaya mereka-mereka yang perlu, for example, yang perlu tukar dia punya profession kan. Jadi dia ada ruang-ruang ni. Dan supaya education will still go on. Because education pun satu industri juga. Bila tadi saya suka juga cakap tadi, macam kata education dapat bajet 50 billion kan, the highest. Tapi kita mesti tengok, kalau kita detail balik dalam detail bajet tu, salah satu bajet dalam tu adalah membina sekolah-sekolah baru, memperbaiki kan. Jadi aktiviti-aktiviti ini bukan saja dia bagi support direct kepada education to make sure budak-budak kita terus terpelajar, continuation of education with the new mode tu, tetapi juga bagi opportunity kepada kontraktor-kontraktor lah untuk repair, buat baru. Itu semua is all being planned by the people here supaya benda tu berjalan lah. Macam kami, for example dalam di kampung saya Mersing kan, itu hari dah rancak lah, semua dah buka balik semula kan, dah 6 bulan tutup tu, semua dah hampir lemas, buka, orang dah mula datang. Tapi bila mula merah balik semula ni, affected balik. Jadi sampai bilakah kita kena bertahan? Jadi di sinilah kita harap kerajaan dah allocate banyak 4.6 bilion di sini saya tengok untuk memperkasa usahawan Bumiputera saja. Ni yang saya kata 99% tadi kan. 4.6 bilion dan melalui tekun PUNB, pembangunan Malaysia SME Bank dan sebagainya. Now the honest is orang yang diberi kejayaan oleh kerajaan sekarang ni untuk menyampaikan dana-dana ni kepada usahawan-usahawan ni. Jangan pula jadi red tape.
kata sini kerajaan dah bagi ni, orang tu tak boleh pula kriteria ni tak boleh, kriteria tu tak boleh, ataupun masih lagi tahap lama duduk dekat office tu orang datang. Sekarang ni siapa yang diberi tanggungjawab, sama ada Tekun ke, PUNB ke, Bank Pembangunan ke, SME Bank ke dan lain-lain yang diberi tanggungjawab ni, dia kena keluar. Dia kena hantar pegawai dia cari orang-orang susah pun untuk bantu. Jangan tunggu orang ni datang. Lepas tu kalau orang datang pun banyak red tape, tak boleh. Because ini memang rungutan yang kita dengar lah. Ibu masa pertama dulu banyak rungutan yang kita terima daripada peniaga-peniaga. Kerajaan dah declare boleh pinjam ni, tapi bila pergi bank semua tak boleh. Jadi apa gunanya ada fund ni semua kalau tak boleh? Kalau rasa-rasa bank tu rasa ataupun organisasi tu rasa dia tak boleh, bagi pada orang lain yang boleh. Yang boleh menguruskan, yang boleh sampaikan kepada rakyat. Sebab itu adalah paling penting pada saya. Jadi apa-apa yang telah diputuskan ni nanti, yang diluluskan oleh parlimen nanti, kan, hendaklah cepat sampai kepada rakyat. Bukan kata sampai dia nak cepat. Jangan tahun depan baru nak sampai. Kan? Orang nak hidup hari ni, besok, lusa, bukan nak tahun depan. Kalau dia punya bisnes nak collab kan, you nak tunggu lagi 3 bulan baru nak bagi approval, memanglah collab akan jatuh. Tak boleh. Jadi kena semua organisasi yang dikenal pasti untuk menyampaikan ni mesti ke depan. Change your mindset. No more sitting in the office. Okay. Balik-balik kepada Prof, tadi ada bincangkan tentang program-program yang telah diwujudkan oleh kerajaan itself. Bagaimana perbadanan NGO dapat membantu dari segi implementasi program-program ini tersebut, program-program yang diberitahu? Seperti yang kita semua maklum, kita tak boleh hanya satu hala, iaitu kerajaan kepada rakyat saja. Ya, kita kena juga lihat, iaitu agensi-agensi yang lain juga memainkan peranan, swasta, NGO, kerajaan, akademia. Ini semua memang amat penting di dalam pemerkasaan ya komuniti kita. Jadi NGO ni adalah satu badan yang non-profit organisation yang selalunya mereka dekat dengan rakyat. Mereka dekat dengan komuniti yang kita nak berikan bantuan tu tadi. Jadi kalau macam selalunya bantuan tu telah kita kena pasti nak bagi kepada orang susah, ya, kepada orang susah. Jadi kita hanya melihat kepada database yang ada pada masa ini adalah database e-kasih. Jadi e-kasih kita kata okey, orang-orang ni kita kena bagi bantuan. Okey. Tetapi kita terlepas pandang banyak dan ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak pun dalam database e-kasih. Jadi siapa yang nak cari mereka? Jadi apa yang kita perlu ialah NGO untuk mengenal pasti dan membawa apa yang saya sebut kataan the last mile. The last mile untuk memastikan bantuan kerajaan tu sampai pada penerimanya. Siapa yang nak bantu? NGO dan juga komuniti setempat. Samalah juga dengan yang tadi, kalau kita nak memberikan bantuan keusahawanan kepada usahawan-usahawan, kita kena pastikan yang pertama mereka tu ada kemahiran dah dulu, ya. Lepas kemahiran, mereka pula mesti mempunyai resources untuk berniaga tadi dan juga ilmu untuk berniaga. Kemudian barulah kita berikan dia bantuan keuangan. Kalau kita bagi saja, okey nah, you ambil lah 5,000 start berniaga. Dia nak berniaga macam mana? Ilmu pun tak ada, kan? Di sinilah kita dapati bahawa banyak juga bajet yang diperuntukkan untuk reskilling dan upskilling. Maksudnya kita memberi mereka kemahiran untuk bangkit semula dan kemahiran untuk meningkatkan apa kemahiran yang sedia ada. Dan kita dapati bahawa ini boleh membantu kebolehpasaran pekerja dan juga untuk menjadikan komuniti-komuniti yang terutamanya para graduan universiti yang menganggur ni, ya, mereka menjadi relevan kepada industri semasa. Jadi saya dapati ada 100 juta diperuntukkan kepada HRDF, 100 juta kepada MDEC, 100 juta kepada IRDA dan juga SEDA dan juga 30 juta kepada Perhebat.
Jadi ini semua adalah untuk memastikan bahawa mereka dapat diperkasa dan lebih kurang 1 bilion ringgit diperuntukkan untuk 200,000 pekerja ya, supaya mereka menjadi relevan. Jadi yang mana yang bagus, sebut bagus. Ni bagus tak nak sebut. Bila yang tak bagus tu dibincang sampai keluar macam-macam. Tapi yang bagus kita should say bagus. Yang mana yang biasa tidak berapa perfect, tidak ada bagus, kita highlight. Kita pastikan ianya dapat disempurnakan dengan baik kerana ini amanah rakyat. Saya rasa itulah kata-kata akhir saya. Supaya kita jangan terlalu melihat kepada perfection. Perfection tu hanya Allah Ta'ala. Dan perfection tu, kalau saya mengambil kata-kata Datuk Jaafar, yang perfect tu semua dah mati dah. Yang perfect, dia dah sempurna tugasan dia di dunia ini, dia dah habis. Jadi kita ni masih lagi boleh berbahas ni, boleh berbincang ni sebenarnya untuk menjadikan ia lebih sempurna. Secara tak langsungnya mungkin kita boleh wrap up our whole session. I think our conversation pun have been covered have covered the whole budget 2021 secara holistiknya lah. Semua perbadanan dan juga semua rakyat Malaysia perlu jalankan tugas mereka dari segi implementasi of budget 2021. Sebelum kita akhirkan kita punya sesi pada hari ini, maybe ada sedikit harapan daripada Datuk dan juga Profesor sebelum kita tamatkan kita punya sesi pada hari ini. Mereka yang buat bajet ni seperti kita tahu telah bekerja keras lah, untuk come up with the budget, dan consultation telah dibuat di pelbagai pihak, rakyat, NGO, dengan parti pembangkang sekalipun. Ini yang tak pernah dibuat lah. Kalau dulu tak ada pembangkang, tak refer, tapi ini belum dalam penyelidikan bajet pun dia ada consultation. Tapi janganlah bila consultation tu kita jangan harap semua apa yang kita nak dapat. Kan? So apa orang yang buat bajet ni dia akan kena tengok keseluruhan macam kata tadi wholesome. Jadi ada yang pandangan kita diterima, ada yang tak terima, kan? Jadi itu biasa. Itu biasa. Dan jadi mereka keluarkan satu bajet yang terbaik dalam keadaan sekarang ni. Saya ingat is non-political lah pada saya. Saya tengok bajet yang di-present ni non-political and cuba try to be sebaik mungkin. Macam saya cakap tadi, rakyat didahulukan, melawan COVID diutamakan, dan ekonomi dibangunkan balik supaya kita keluar daripada bencana ini sebagai nation yang lebih kuat, komuniti yang lebih bersatu. Supaya apa yang kita lalui ni jadi satu pengalaman kepada kita, experience. In life you have experience. Kita daripada kecil sampai kita nak umur sekarang ni pun kita macam-macam experience. And all bukan semuanya good experience. Ada bad experience, ada funny experience, ada very severe experience. Itu semua untuk menguatkan kita. Dan saya berpandangan ini pun Tuhan turunkan kita COVID ni untuk supaya jadi kuat. Dan sebagai reminder lagi satu, untuk kita punya ahli politik tu, ini bukan masa untuk politik. It's not the time. So saya terima kasih today dibagi opportunity untuk menyampaikan pandangan-pandangan, kan. Itu pandangan mungkin berbeza, itu adalah biasa, kan. Orang ni ada pandangan macam ni. Pandangan saya beginilah pandangan saya. Sebab apa? Kita tidak ada interest. Kita di sini, we have no interest. Kita punya interest adalah to see that our nation, our people, survive this COVID and come out stronger and together. Terima kasih. Daripada Datin. Okey, saya untuk kata-kata akhir ialah saya rasakan bahawa kita perlu berterima kasih dan sangat menghargai lah the frontliners, ya.
yang telah bertungkul lumus ya daripada bulan berapa hari tu, bulan 3 hingga kini, dan semakin hari semakin banyak kes yang terjadi ya. Jadi saya rasa kita pertamanya perlu berterima kasih lah kepada frontliners tu, dan bajet yang diberikan ni juga banyak juga insentif imbuhan kepada frontliners kita. Tetapi kata akhir saya ialah untuk kita melihat bajet ni sebagai satu titik untuk kita buat great reset. Ni saya ambil perkataan daripada World Economic Forum. Kita kena reset lah mind kita. Kita kena reset, kita kena tengok balik. Paling penting apa? Yang kedua penting apa? Yang ketiga penting apa? Kan? Dan bajet ni saya nampak dia bukan hanya memastikan ada makanan di atas meja, tetapi dia juga memastikan bahawa lepas dah beri makanan, anda juga kena cari kerja lah. Kena cari kerja, carilah duit untuk meneruskan letak makanan di atas meja. Yang itu. Kemudian untuk memastikan bahawa pelabur asing atau yang lain yang nak membuat investment di Malaysia, kita jemput mereka yang berkualiti dan berteknologi tinggi, supaya mereka dapat membawa pekerjaan-pekerjaan yang berkualiti untuk rakyat Malaysia. Dan yang ketiga, saya rasa great reset ni, kita hanya jangan cakap great reset lah. Semua orang kena reset balik. Reset dari segi kehidupan kita. Bagaimana macam dulu kalau kita ni jenis outgoing, sekarang dah tak boleh keluar. Kemudian kita kena reset balik. Macam mana kita expenditure rumah tangga kita. Kena tengok semula. Kita kena buat public calculation kita. Dan juga jangan diharapkan rakyat marhain aja kena reset, ahli-ahli politik juga kena reset. Jadi tengok dulu apa yang penting, apa yang amat diperlukan pada masa ini, letak politik di tepi dan pastikan bahawa apa yang kita buat tu adalah untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Wonderful. InsyaAllah. Amin. Baiklah, tamat sudah kita punya segmen BizTalk. We would like to thank Professor Ajom, Datuk Captain Jaafar Lamri, for your participation in this BizTalk session. And same goes along with Professor Datin Dr. Norizan Abdul Razak for both of your participation in this BizTalk session, where we just trade in our views, our pendapat, dan juga apa yang baik boleh kita boleh ambil dan diadaptasi, yang buruk mungkin kita boleh lihat kembali dan great reset, kata Profesor Datin Dr. Norizan. So jangan lupa untuk like dan subscribe video YouTube channel kami, Creative Media Lab, dan terima kasih kepada semua penonton-penonton di Facebook Live, dan juga follow YouTube channel, subscribe, dan juga Instagram kami di Creative Media Lab. That's all from us, that's all from me too, that's all from CML punya team. Kami berterima kasih kepada siapa yang masih menonton di Facebook Live, dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.